Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Hafizan Suib. Dan kali ini saya nak membahas tentang isu semasa ataupun isu yang tengah panas sekarang ni, iaitu ketukan misteri. Ramai yang dah tahu, ramai yang pernah dengar. Konon-kononnya malam-malam ada beberapa orang yang diganggu ketukan misteri di malam hari. Okey. Saya nak membahas macam mana kita nak mengelakkan ataupun apa amalan-amalan yang perlu kita buat untuk mengelakkan diri kita daripada kena gangguan, ataupun apa sebenarnya berlaku tentang gangguan misteri ini. Ramai yang memberi pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam. Konon-kononnya nak mencari tuan baru. Ada yang mengatakan saka yang dilepaskan tak ada tuan. Dan ada yang mengatakan ini jin-jin yang datang, yang nak mengganggu penduduk kampung. Okey, dan bermacam-macam lagi lah yang saya dengar. Tapi bagi pendapat saya, ini hanyalah tipu daya syaitan untuk merosakkan akidah kita, untuk merosakkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa saya kata macam tu? Dahulu masa saya kecil-kecil pernah berlaku lebih kurang sama kes macam ni, cuma agak beza sikit. Di Sarawak pada masa tu ada beberapa kampung dihebohkan tentang penemuan hantu penanggal yang konon-kononnya setiap malam mengganggu penduduk kampung, datang rumah ke rumah, yang hanya ada kepala dan jantung dan usus-usus sahaja yang terburai, berterbangan, mengganggu penduduk kampung. Konon-kononnya mencari mangsa, konon-kononnya mencari ibu yang mengandung, anak sulung dan sebagainya. Itu yang saya dengar lah daripada penduduk kampung masa tu. Sebab masa tu saya kecil lagi, dalam umur 9 ke 10 tahun macam tu. Okey, apa yang berlaku, apa yang saya nampak, penduduk kampung masa tu ramai yang percayakan dukun-dukun dan bergantung pada dukun-dukun, dah sehinggakan mereka pergi kepada dukun-dukun kerana takut kepada makhluk ni. Mereka pergi ke dukun-dukun, minta apa? Minta tangkal, minta azimat, konon-kononnya untuk melindungi diri, untuk melindungi keluarga daripada gangguan makhluk ini. Okey, kat situ kita dah nampak dah apa yang berlaku. Nampaknya bila berlakunya benda-benda macam ni, bila berlakunya gangguan-gangguan macam ni, masyarakat mula mencari dukun, hingga membuatkan mereka melakukan dosa yang sangat besar, iaitu dosa syirik kepada Allah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan sungguhnya azimat, tangkal adalah syirik. Okey, jadi ada juga penduduk-penduduk kampung yang mengambil daun tuju-tuju yang konon-kononnya untuk digantungkan di depan pintu. Konon-kononnya makhluk penanggal ni takut dengan daun tuju-tuju. Konon-kononnya bila hantu penanggal ni melanggar daun tuju-tuju, dia akan tersangkut dan tak akan dapat balik dan akan mati di situ. Itu yang saya dengar lah daripada cerita-cerita penduduk kampung. Tapi apa yang saya nampak, sampai sekarang tak ada seorang pun yang menjadi mangsa, yang menjadi makanan kepada makhluk-makhluk ni. Tapi cuma yang berlaku adalah kesyirikan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh penduduk-penduduk kampung kerana ketakutan melihat benda-benda ni, ketakutan melihat gangguan-gangguan ni. Nampak tak, kat situ adalah permainan syaitan bertujuan dia menakut-nakutkan orang-orang kampung, cuma untuk menyesatkan orang kampung, hanya untuk merosakkan akidah orang-orang kampung. Nampak tak kat situ apa yang berlaku? Dan begitulah juga apa yang berlaku di sekarang
pada sekarang ni, iaitu ketukan misteri yang mengganggu penduduk-penduduk kampung. Konon-kononnya mengetuk rumah ke rumah, konon-kononnya mengganggu. Jadi apa yang saya berani katakan, itu adalah tipu daya syaitan yang nak merosakkan akidah kita, yang nak merosakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan kita sanggup pergi ke dukun-dukun, pergi ke orang-orang yang pandai konon-kononnya, minta sesuatu, buat sesuatu untuk pagar rumah, pagar diri dan sebagainya. Sebenarnya itulah dia agenda-agenda syaitan untuk menakut-nakutkan manusia. Okey? Tujuannya hanyalah satu, untuk menyesatkan manusia, untuk merosakkan akidah manusia. Apabila mereka menakut-nakutkan manusia, manusia mula tidak bergantung kepada Allah dan mula mencari orang-orang yang pakar, orang-orang yang pandai konon-kononnya untuk meminta bantuan. Ada yang sampai memberi tangkal, ada yang sampai menanam sesuatu untuk untuk melindungi rumah, memagar rumah konon-kononnya. Itu adalah tangkal yang konon-kononnya boleh melindungi rumah. Nampak tak kat situ? Kita dah tak bergantung kepada Allah, kita bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah. Masya-Allah, kita telah berbuat kesyirikan yang sangat-sangat besar. Padahal apa yang berlaku cuma syaitan tu hanya mengganggu sedikit sahaja dengan ketukan pintu. Okey? Belum pernah lagi seumur hidup saya ada keluar dalam surat khabar ke ataupun keluar dalam berita ke mana-mana yang mengatakan ada orang mati kena cekik dengan hantu, kena makan dengan hantu, kecuali dalam filem-filem lah. Itu mengarut, itu adalah lakonan semata-mata. Dan apa yang terjadi real tak pernah lagi. Itu cuma tipu daya syaitan. Dan ingat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifan. Dan sesungguhnya tipu daya syaitan sangat-sangat lemah. Okey, dia cuma nak menipu daya kita. Apa yang kita perlu lakukan apabila kita terdengar ketukan, tak perlu kalau dah pukul 2 pagi, 3 pagi, kita sendiri pun boleh fikir, tak mungkinlah orang nak datang kan. Mungkin syaitan nak mengganggu kita. Apa yang kita perlu buat, berdoa pada Allah, bacalah ayat surah-surah yang kita hafal. Kalau boleh azan, azanlah dalam rumah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut syaitan akan lari terkentut-kentut apabila terdengar laungan azan. Okey. Tak perlu kita buka. Lagi satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk melindungi rumah daripada syaitan, untuk melindungi kita agar syaitan tak mampu masuk ke dalam rumah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang membacakan Al-Baqarah di dalam rumah, nescaya syaitan tidak akan mampu masuk ke dalam rumahnya. Jadi, bacalah Al-Baqarah. Sebab Nabi telah menjaminkan syaitan takkan masuk ke dalam rumah yang dia bacakan Al-Baqarah. Jaminan Nabi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakinkan itu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita. Kalau kita tak mampu nak baca habis, bacalah setakat yang kita mampu. Okey? Bacalah 2-3 ayat ataupun bacalah satu muka surat ke. Nanti besok sambung lagi bila ada masa, dan istiqamahkan setiap hari. InsyaAllah syaitan tidak akan mampu masuk ke dalam rumah kita. Dan lagi satu, apabila kita hendak masuk ke dalam rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, pertama bagi salam dulu sebelum masuk, dan bacalah bismillah dengan menyebut nama Allah. InsyaAllah syaitan tidak akan mampu masuk dalam rumah dan tidak akan mampu membuka pintu atau tingkap ataupun apa-apa yang kita tutup dengan menyebut nama Allah. InsyaAllah itu adalah jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita, dan tak mungkin Nabi berdusta. Betul tak? Okey, cukup ikutkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan pada kita. InsyaAllah kita akan selamat dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga amalan-amalan untuk kita melindungi diri kita sebelum kita keluar rumah.
Nabi SAW telah mengajarkan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwata illa billah sebelum keluar daripada rumah, nescaya Allah akan melindunginya, dan apabila syaitan nak mengganggunya di luar rumah, nescaya syaitan akan berkata kepada teman-temannya, sesungguhnya orang ni telah dilindungi oleh Allah dan tidak mampu kita ganggu. Jadi Allah telah lindungi kita. Jadi bacalah doa keluar rumah, insya-Allah Allah akan melindungi kita. Okey. Rasanya itu sahaja yang saya nak kongsikan, itu sahaja yang saya nak bahaskan. Insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat kepada anda semua, dan saya mohon share, like atau subscribe channel saya. Mudah-mudahan segala apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada anda, dan insya-Allah jika ada ilmu-ilmu lagi yang saya nak sampaikan, insya-Allah saya akan bagi tahu, saya akan upload pada YouTube saya akan datang. InsyaAllah saya akan kongsikan apa yang saya tahu, saya akan kongsikan apa yang saya telah belajar untuk anda semua. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala gangguan syaitan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.